Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini kita sambung perbincangan kertas 2 kita untuk bahagian B. Okey, kita mulakan dengan soalan 5. Okey, Raja 2 menunjukkan raja skema bagi pewarisan ketinggian pokok. Okey, dia pokok dia punya tu dia silang-silang. Okey, T besar mewakili gen dominan untuk tinggi dan T kecil mewakili resesif untuk kedil. Okey, soalan A. Lengkapkan genetik bagi induk M dan anak N dalam rajah 2. Okey, ni M, ni N. Dia nak kita lengkapkan genotip. Okey. Kalau kamu tengok selepas dia melalui satu proses ni, okey, ada satu proses kat sini. Kita wakilkan dia proses X. Dia pecah kepada T besar dengan T kecil kan. Jadi untuk genotip M, kita boleh katakan dia adalah T besar dengan T kecil. Sebab bila dia melalui satu proses S ni, dia jadi T besar dengan T kecil. Macam yang ni T kecil kan. Dia melalui satu proses X, dia jadi T kecil. Okey, bukan proses S proses W. Sini ada tulis proses W. Okey. Seterusnya untuk genotip N pula. Okey, kita tengok dekat sini yang ni T besar T kecil bila dia bersenyawa dengan yang daripada sini. Okey, kalau kamu tengok yang N ni pula, T besar ni dia bersenyawa dengan T kecil yang ni. Jadi jawapan untuk N adalah T besar T kecil. Okey. Seterusnya. Okey, namakan proses W. Okey, proses W yang kita cakap tadi kan. Masa dia berpecah, dia genetik ni pecah jadi dua. Proses W ni kita panggil proses apa? Okey, proses W ni ialah proses meiosis. Okey. Seterusnya. Soalan C. Berdasarkan rajah 2, nyatakan nisbah pokok tinggi kepada pokok kedil. Okey, kalau kamu tengok yang ni, kita tengok kat dia punya genetik anak dia, T kecil, maka dia akan jadi kecil kan. Yang ni pun kecil. Okey, bila T besar dengan T kecil, dia akan jadi tinggi. Okey, bukan kecil kedil. Silap. Okey, dia jadi kedil. Yang ni pun sebab dia T besar dengan T kecil, dia akan jadi tinggi. Okey, kalau kamu tafsirkan dia dalam bentuk matematik, kamu akan dapat 2 tinggi nisbah 2 kedil. Jadi kamu simplifykan dia. Okey, kamu akan dapat jawapan dia adalah 1 nisbah 1. Okey. Soalan D. Padankan istilah berikut dengan maksudnya. Okey, gen resesif dengan fenotip. Apa yang dimaksudkan dengan gen resesif? Okey, gen resesif ialah gen yang hanya menunjukkan sifatnya tanpa kehadiran gen yang kuat. Okey, ini jawapan dia. Okey, seterusnya fenotip. Apa yang dimaksudkan dengan fenotip? Fenotip ni adalah
ciri-ciri suatu organisma yang boleh diperhatikan. Okey, kamu boleh perhatikan ciri-ciri dia. Macam kamu tengok dekat jadual ni, kita boleh nampak dia punya ciri-ciri macam tinggi ataupun kerdil. Okey. Seterusnya nombor 6. Rajah 3 menunjukkan otot dan tulang manusia dalam satu lengan. Okey, ni lengan manusia. Okey, soalan A. 1. Apakah struktur yang berlabel X? Okey, ni X. Kalau kamu tengok X, okey, dia bersambung antara otot dengan tulang. Dia menyambungkan otot dengan tulang. Jadi tisu apa yang menyambungkan otot dengan tulang? Okey, jawapannya adalah tendon. Tendon dia sambungkan otot dengan tulang. Okey. Soalan A2. Nyatakan satu ciri K. Okey. K ni apa ciri-ciri dia? Okey. Ada dua ciri-ciri yang kamu boleh pilih. Kamu pilih nak yang mana? Yang pertama adalah kuat. Okey. Ataupun yang kedua tidak kenyal. Okey. A3. Uraikan secara ringkas fungsi K dalam pergerakan. Okey, dia dua markah kat sini, jadi kamu kena ada dua poin penting. Yang pertama, apabila otot mengecut. Okey, mula-mula otot mengecut. Otot menarik tendon yang menarik tulang. Okey, tulang. Okey. Ni satu markah dan ni satu markah. Okey. Jadi itulah fungsi itulah secara ringkasnya macam mana K ni berfungsi. Mula-mula otot mengecut. Selepas otot mengecut, otot tu akan tarik tendon, yang mana tendon tu akan tarik tulang. Jadi kamu boleh bengkokkan tangan kamu, luruskan tangan kamu. Seterusnya, nyatakan fungsi ligamen dalam rajah 3. Okey, dia nak fungsi ligamen. Kita tahu ligamen ni dia menyambungkan tulang dengan tulang. Jadi apa fungsi dia? Okey. Fungsi dia adalah, itulah dia fungsi dia. Okey, menyambungkan tulang ke tulang. Itulah fungsi ligamen. Okey, soalan B2. Ashraf telah terselia tangan semasa bermain badminton. Menurut doktor, ligamennya terkoyak sedikit. Terangkan kesan keadaan ini kepada pergerakannya. Okey, bila ligamen kamu koyak, of course lah, pilihan pertama yang kamu boleh buat, otot kamu akan sakit. Okey, kesakitan pada otot. Ni yang pernah rasa je tahu betapa sakitnya ligamen koyak. Yang kedua, kamu boleh buat otot menjadi keras. Okey. Tengok soalan nombor 7 pula. Rajah 4.1 menunjukkan sistem endokrin seorang lelaki. Okey, dia kata kat sini seorang lelaki. Okey. Namakan kelenjar R. Okey, R dia ada dekat sini. Kawasan tekak kamu ni kan. Jadi apa yang kita namakan ni? Kelenjar apa? Jawapannya adalah kelenjar
thyroid. Okey. Seterusnya A2. Apakah yang akan berlaku kepada lelaki tersebut jika R merembeskan kurang hormon? Okey, kalau R ni, kalau kelenjar thyroid ni dia punya hormon yang dihasilkan tu dia rembeskan dengan jumlah yang kurang daripada jumlah yang sepatutnya. Jadi apa yang akan berlaku? Okey, dia ada beberapa kesan. Antaranya myxedema, yang kedua kamu boleh buat cretinism, yang ketiga berat ditambah, dan yang keempat kamu boleh buat perkembangan mental yang lembab. Okey. Apa myxedema ni apa? Myxedema ni kadar metabolism kamu tu kurang cergas. Cretinism ni pula kadar pertumbuhan tulang rangka terbantut. Okey. Soalan B1. Namakan kelenjar S. Okey, kelenjar S. Kita tengok tadi dia cakap ni seorang lelaki. Jadi kelenjar yang ada dekat bahagian ni untuk lelaki adalah, kita panggil dia sebagai testis. Okey, testis. Jadi soalan B2 dia tanya fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar S. Kelenjar S ni dirembeskan satu hormon, dan fungsi hormon dan hormon tu adalah testosteron. Apa fungsi testosteron ni? Okey. Testosteron ni dia fungsi untuk mengawal ciri seks sekunder, mengawal perkembangan ciri seks sekunder lelaki seperti menghasil dan mengawal perkembangan sperma. Okey. Soalan C. Rajah 4.2 menunjukkan individu X yang mempunyai ketinggian yang luar biasa berbanding individu yang normal. Okey, ni individu X, individu Y, ni normal. Individu Y ni normal. X ni dia tak normal. Ketinggian dia tak normal. Okey, soalan C1. Berdasarkan sistem endokrin apakah yang menyebabkan individu X mempunyai ketinggian yang luar biasa? Okey, apa punca lelaki X ni dia ada ketinggian yang luar biasa? Okey, jawapan dia adalah bila kita cakap tentang sistem endokrin, ini mestilah melibatkan hormon. Jadi kenapa dia jadi tinggi luar biasa adalah sebab jumlah hormon yang mengawal
pertumbuhan tulang rangka, berlebihan. Okey. Hormon yang kawal pertumbuhan tulang dan rangka orang ni dia terhasil secara berlebihan. Jadi sebab itulah dia jadi tinggi yang luar biasa. Okey, C2. Namakan kelenjar endokrin yang terlibat dalam C1. Okey, kelenjar apa yang terlibat? Jawapannya adalah kelenjar pituitari. Okey. Pergi ke soalan nombor 8. Rajah 5 menunjukkan dua jenis kaedah perubatan. Kaedah M, kaedah N. Okey, soalan A. Apakah jenis kaedah perubatan M dan N? Okey. M ni kamu tengok dia macam ada cucuk jarum kan. Jadi apa kaedah ni kita panggil kaedah apa? Okey, kita panggil kaedah perubatan komplementari. Okey. Seterusnya N. N ni okey, ubat Panadol kan. Okey, kalau ubat Panadol ni kita panggil dia kaedah perubatan moden. Okey. Soalan B. Berikan dua masalah kesihatan yang boleh dirawat menggunakan kaedah M. Okey, kalau guna kaedah M ni dia sesuai untuk rawat apa? Okey. Ada beberapa jawapan yang diterima. Okey, antaranya rawatan susulan selepas rawatan kanser. Okey, contoh kalau ada orang tu dia kena kanser, lepas dia rawat kanser dia tu, kaedah M ni kamu boleh gunakan sebagai kaedah lanjutan, rawatan lanjutan. Okey. Yang kedua, kamu boleh buat juga kaedah M ni bila kamu punya otot, okey, keadaan otot yang lenguh. Okey, kalau kamu rasa lenguh, bolehlah cuba. Tapi mesti dibuat oleh yang pakar lah. Okey, yang ketiga kamu boleh buat juga kalau peredaran darah kamu tak lancar. Okey, peredaran darah tidak lancar. Okey. Yang keempat kamu boleh buat melegakan stres. Kalau rasa stres bolehlah cuba guna kaedah M ni. C. Kaedah perubatan M dikatakan boleh digunakan bersama dengan kaedah perubatan N pada keadaan tertentu. Berikan kewajaran bagi penggunaan kaedah M bersama kaedah N dengan satu contoh yang sesuai. Okey, macam mana kamu nak apply kaedah M dengan kaedah N dalam satu rawatan? Okey. Caranya kita tahu perubatan M dia dapat menghilangkan ataupun melegakan kesan sampingan ubat
yang digunakan dalam rawatan perubatan N. Dalam rawatan perubatan N. Okey. Kalau perubatan N ni dia ada kesan sampingan. Jadi perubatan M ni boleh bantu untuk melegakan kesan sampingan tu. Okey, ni poin pertama. Poin kedua adalah contoh yang sesuai. Contohnya ialah rawatan radioterapi. Terapi kanser. Okey. Soalan 9. Okey, terakhirlah untuk video ni. Okey, jadual 4 menunjukkan dua contoh alloy dan komposisinya. Alloy dan komposisi. Keluli dia 99% besi dan 1% karbon. Alloy Q 75% kuprum dan 25% zinc. Berdasarkan jadual 4, nyatakan atom asing utama dalam menghasilkan keluli. Okey, kamu nak hasilkan keluli. Apa dia punya atom utama untuk hasilkan keluli ni? Okey, jawapannya adalah karbon. Okey, kamu boleh nampak kat sini. 99% besi ni, yang ni memang atom asal dia. Dan kamu campurkan pula karbon dalam besi tu, dia akan hasilkan keluli. Okey, soalan A2. Namakan alloy Q. Alloy Q 75% kuprum dan 25% besi. Ianya adalah sejenis loyang. Okey. Nombor 3. Nyatakan proses untuk menghasilkan alloy. Okey, nak hasilkan alloy, proses dia mestilah pengaloyan. Okey, pengaloyan. Okey, soalan B. Keluli lebih kuat dan keras berbanding besi tulen. Apakah yang akan terjadi terhadap atom sekiranya suatu daya dikenakan ke atas bongkah keluli? Okey. Jawapannya adalah yang pertama, lapisan atom karbon. Okey. Lapisan atom karbon lebih besar. Okey, ni poin pertama kamu. Lapisan atom karbon lebih besar. Poin kedua kamu adalah lapisan atom karbon yang lebih besar itu, okey, dia menghalang atom besi daripada menggelongsor. Okey. Okey. Okey, sebab lapisan atom karbon tu yang lagi besar, bila dia kena ketuk, dia akan menghalang atom besi tu daripada menggelongsor tak tentu hala. Okey, soalan C. Lukis dan labelkan zarah-zarah dalam bongkah besi dan bongkah keluli. Okey. Bongkah besi. Bongkah besi ni dia tak ada atom asing lagi. Jadi dia punya dia punya zarah-zarah tu adalah sama besar je. Okey. Dia sama besar je. Kamu kena lukis sama besar. Okey. Ni bongkah besi.
bongkar keluli pula dia dah ada atom asing. Okey, macam kita tahu atom karbon ni dia lagi besar daripada atom besi, jadi kamu boleh lukis lebih kurang ni atom keluli, atom besi. Okey, lepas tu ada karbon besar sikit, lepas tu besi lagi. Lepas tu ada karbon lagi. Okey, besi. Okey, macam tu lah. Okey, yang kita hitamkan ni, kita lorekkan ni adalah karbon. Dan yang putih tak lorek ni besi. Okey, yang ni pun besi. Jadi sebab itulah keluli lagi kuat. Dia punya atom tak mudah menggelonsor. Dan 10 dan seterusnya kita sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya. Okey, itu saja untuk video kali ini. Belum buat pembetulan dalam buku latihan. Okey, untuk semua soalan. Sekian daripada saya, itu saja.